Baik, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna. Rabbana wa ilaikal masir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma amin. Baik, kita teruskan hari ini suratul Anfal ayat yang ke-5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kama sebagaimana akhrajaka telah mengeluarkan ia akan engkau Rabbuka oleh Tuhan engkau min baitika daripada rumah engkau bilhaq dengan benar. Wa inna dan bahwasanya fariqon segolongan minal mu'minin daripada orang-orang yang beriman lakarihun sungguh orang-orang yang benci. Ayat yang ke-6, yujadilunaka mereka membantah akan engkau fil haqqi tentang kebenaran ba'dama sesudah sahaja tabayyana telah terang ia ka'annama seolah-olahnya yusakuna mereka diseret ilal maut kepada kematian. Wahum walhal mereka yanzurun mereka melihat. Semak semula ayat yang ke-5. Kama akhrajaka rabbuka min baitika sebagaimana telah mengeluarkan ia akan engkau oleh Tuhan engkau daripada rumah engkau bilhaq dengan benar. Wa inna fariqan dan bahwasanya segolongan minal mu'minin daripada orang yang beriman lakarihun sungguh orang-orang yang benci. Maksudnya keluar di sini ialah keluar untuk pergi berperang. Sebagian atau segelintir orang mukmin ini kalau hal yang sebegini mereka tidak sukai atau mereka benci. Yujadilunaka fil haq mereka membantah akan engkau ya Muhammad fil haq tentang kebenaran. Kebenaran itu daripada Allah. Tapi orang yang beriman, sebagian orang beriman ini yang tidak kuat lagi akidahnya. Mereka dolak dali. Kadang mereka membantah kebenaran ini. Ba'dama tabayyana sesudah saja telah terang ia.
telah terang kebenaran itu. Karena mayusakuna ilal maut, seolah-olah mereka dihirit atau diseret ilal maut, kepada kematian. Mana pergi perang ni? Pergi mati. Ya, anggapan mereka macam itulah, dihirit pergi mati. Wahum yanzurun, walhal mereka melihat. Mana mereka melihat kebenaran itu. Mereka benci. Mereka tidak senang. Ya. Lagi, ayat yang ke-7. Wa'iz, dan ingatlah di waktu. Ya'idukum, ia janjikan akan kamu. Allahu, oleh Allah. Ihda, salah satu. Atau ifataini, dua golongan. Annaha, bahawasanya ia, lakum, bagi kamu. Watawadduna, dan kamu ingin. Anna, bahawasanya, ghaira, yang ghaira, bukan, ataupun bracket tidak, zati syaukah, yang mempunyai senjata. Takunu, ia ada. Lakum, bagi kamu. Wa yuridullah, dan ia berkehendak oleh Allah. An, bahawa, yuhikka, ia membuktikan, al-haqqa, akan kebenaran. Wa yubtila, dan ia hapuskan, al-batila, akan yang batil. Walau, dan jikalau, kariha, telah benci ia. Silap ya. Sorry. Ia berkehendak oleh Allah. Wa yuhiqal haqqa, bi kalimati, an, bahawa, yuhiqal haqqa, bawah dia pun yuhiqal haqqa, terpandang yuhiqal haqqa bawah dia tu. Ya. Yuhiqal haqqa tadi, ia buktikan akan kebenaran, bi kalimatihi, dengan kalimah-kalimahnya. Wa yaqta'a, dan ia, asal makna potong, tapi sini sesuai dengan mana, dan ia binasakan. Wa yaqta'a, dan ia binasakan, dabira, akan akar umbi, al-kafirin, orang-orang yang kafir.
Ayat yang ke-8. Liyuhiqqo, supaya ia buktikan. Al-haqqo, akan yang benar. Wa yubtila, dan ia hapuskan. Al-batilah, akan yang batil. Walau, dan jikalau. Kariha, telah benci ia. Al-mujrimun, oleh orang-orang yang berdosa. Semak semula ayat 7. Wa iz ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini. Dan ingatlah di waktu ia janjikan akan kamu oleh Allah, akan salah satu dua golongan. Annaha lakum, bahawasanya ia bagi kamu, mana dua-dua kamu akan hadapi. Wa tawadduna anna ghaira zati syaukah, dan kamu ingin bahawa tidak ada yang mempunyai senjata. Takunu lakum, ia ada bagi kamu. Maknanya segolongan bawa senjata, segolongan kafirin ini tidak bawa senjata, bawa peralatan, perkakas. Jadi kamu lebih suka atau cenderung kepada yang tidak ada senjata. Wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bikalimati. Dan ia berkehendak oleh Allah bahawa ia buktikan akan kebenaran dengan kalimah-kalimahnya. Wa yaqta'a dabiral kafirin, dan ia binasakan akan akar umbi orang-orang yang kafir. Kebenaran itu jelas Islam. Mana Allah nak zahirkan Islam itu. Dan Allah nak hapuskan akar umbi si kafir. Liyuhiqqal haqqa, supaya ia buktikan akan yang benar. Wa yubtilal batila, dan ia hapuskan akan yang batil. Yang batil ini makna kekufuran. Walau karihal mujrimun, dan jikalau telah benci ia oleh orang-orang yang berdosa. Orang yang berdosa ni musyrikun maknanya, maksudnya. Walaupun orang musyrikin itu benci. Itu dikatakan musyrik. Mujrimun di situ, ikut tafsirnya ialah musyrikun. Mana orang-orang musyrik. Orang-orang musyrikin. Baik, kita tengok pada kedudukan tata bahasa dia. Semak semula daripada ayat 5. Kama ahrojaka. Ahroja. Ahroja ni adalah fi'il madi 4 huruf. Asalnya daripada 3 huruf horoja. Kemudian ditambah alif ahroja. Jadi setiap 3 huruf tu dia boleh bertambah jadi 4 huruf. Contohnya penambahan dia dengan letakkan alif contohnya. Sama dengan perkataan lain nazala 3 huruf. Tapi nak jadikan 4 huruf, tambahlah anzala. Tambah alif jadi anzala. Sama dengan kalimah horoja. Horoja 3 huruf. Kemudian nak ditambah jadi 4 ahroja. Saya ulang balik, kenapa? 3 huruf ditambah jadi 4 huruf. 3 huruf bermakna makna itu makna lazim. Sedangkan 4 huruf tu makna muta'addi. Lazim tu maknanya makna biasa saja. Contohnya kharaja keluar. Telah keluar ia. Kalau 4 huruf, dia dah jadi makna penambahan me dengan kan. Jadi ahroja
telah mengeluarkan ia. Kan ada beza. Ya. Kalau kharaja saja telah keluar ia. Kalau ahraja telah mengeluarkan ia. Ya, begitu juga dengan nazala. Nazala telah turun ia. Kalau anzala tambah alif telah menurunkan ia. Ya. Itu dia punya perbezaannya. Ya. Baik. Kalau ada 4 huruf, ni 4 huruf ni, dia punya fi'il amar, dia nak jadikan fi'il amar dia lagi mudah daripada yang 3 huruf. Contohnya ahroja, kalau nak jadikan fi'il amar, bunyikan ke bawah. Ahrij, matikan huruf akhir. Sebab fi'il amar tentu kena matikan huruf akhirnya. Nah, itu baru amar. Jadi turunkan bawah aja barisnya. Ahrij. Nah, itu dah jadi fi'il amar tu. Ya. Nah, jadi 4 huruf ni dia tidak perlu kepada tengok kamus, ya. Sebab wazan 4 huruf ni dia dah tetap. Ya, kalau ahroja amarnya ahrij. Nah, macam tu. Baik, kita jadikan fi'il madi 4 huruf ni kepada mudhari' pula. Ahroja mudhari'nya apa? Boleh buka mic kalau nak cakap, buka mic. Ahroja mudhari'nya yuhriju. Fi'il mudhari' jangan matikan, ya. Hidupkan. Fi'il yang matikan fi'il amar. Jadi yukhriju, ya. Ahraja yukhriju. Nah, itu fi'il mudhari'nya mesti, ya, kalau 4 huruf mesti bermula dengan dhamma dan kasrah. Sebab itu yuhri. Mesti bunyi itu. Anzala yunzilu. Ahraja yuhriju. Amarnya ahrij. Ya. Nahi dia kalau yukhriju ikut mudhari. La tukhrij. Ya. Itu fi'il nahi dia. Ya, fi'il isim fa'ilnya, ya, guna mim. Mukhrijun. Mukhrijun. Itu isim fa'il. Untuk 4 huruf dia tak berubah. Ya, senang, ya. Mukhrijun. Isim maf'ulnya letak atas. Mukhrajun. Ya. Kalau isim fa'il mukhrijun. Isim maf'ul mukhrajun. Ya. Baik, ya, dalam segi nahwu pula. Ya, ahrajaka rabbuka. Jadi ahraja ni fi'il madi. Ka tu maf'ul bih. Rabbu tu fa'il. Fa'il tu pembuat. Jadi ahraja rabbuka. Ahraja rabbuka. Telah mengeluarkan oleh Tuhan engkau. Macam tu. Ya. Sebab itu rabbu marfu, ya. Min baitika bil haq. Ini jar majrur, macam ni min baiti itu jar majrur, ya. Kemudian kalau bersandaran, ya, isim dengan dhamir, itu namanya mudhaf ilaihi. Baiti mudhaf, kaf tu mudhaf ilaihi. Isim bersandar dengan dhamir, dah tentu dia mudhaf ilaihi. Sama dengan rabbuka tadi atas, ya, rabbu dengan ka, baiti dengan ka, ya. Apa makna mudhaf ilaihi? Mudhaf ilaihi ini bersandar-sandaran, ya. Bersandar-sandaran. Ya, maknanya dua perkataan, dua isim yang tak boleh nak tinggalkan salah satu. Macam tu. Contohnya, daripada rumah. Rumah siapa? Rumah engkau, rumah ia, rumahku. Dhamir tu isim. Tapi isim ganti nama. Disebutlah
disebutlah domir. Ya. Domir itu ganti nama. Ya. Bil haq itu jar majrur. Ya. Jar majrur. Wa inna far Wa belum sampai lagi. Baru bil itu jar. Haki itu majrur ya. Haki itu majrur dari bawah. Wa inna fariqam minal mu'minin lakarihun. Tu. Inna di sini ya kita terjemahkan dia bahawasanya. Sebab ya depan dia ada lam. Lakarihun. Lam tu dah jadi lam takkid, penguat. Inna ni disebut taukid. Ya, taukid ni menguatkan menguatkan. Lakarihun lam tu takkid, penguat. Ya. Sebab itu tak boleh terjemah dua-dua makna sungguh. Ya, sesungguhnya tak boleh. Jadi tak cantiklah bahasanya. Sebab itu bila ada inna kita terjemahkan bahawasanya. Lam lakarihun ujung tu, lam tu kita maknakan sungguh. Menguatkan lagi sungguh, ya. Wa inna fariqan ya minal mu'minina lakarihun. Sebenarnya kedudukan ayatnya begini. Wa inna fariqan lakarihun minal mu'minin. Minal mu'minin ni kedudukan dia pada akhir ayat. Ya. Kenapa dia diletak di tengah ayat? Sebab minal mu'minin ni jar majrur. Jar majrur mengambil tempat dulu daripada ya khabar kana. Ya, khabar kana pula, khabar inna. Ya, mana khabar inna? Lakarihun. Karihun tu. Jadi isim inna mana? Fariqan. Ya, jadi isim inna ni mansub. Fariqan dia tak fariqun. Kalau fariqun marfu, ni fariqan dari atas. Dia isim inna ni mansub. Ya. Kalau seandainya fariqan ni kita tukar dengan makna dengan Muhammad, dia akan berbunyi inna Muhammadan. Dia tak ada inna Muhammadun. Ya. Jadi fariqan tu isim inna. Lakarihun khabar inna marfu. Marfu'nya dengan waw. Ya. Waw tu karihun. Jadi kedudukannya begini. Wa inna fariqan lakarihun, dan bahawasanya segolongan sungguh orang-orang yang benci minal mu'minin, daripada orang-orang yang beriman. Maknanya ada segolongan yang tak suka orang beriman. Dari kalangan orang beriman ada segolongan yang tak suka bila keluar untuk berperang. Ya. Baik. Mukminin ya majrur dengan ya, ya. Majrur dengan ya sebab dia jamak muzakkar salim. Mukminin. Karihun ya orang-orang yang benci, ya. Apa perkataan asal karihun daripada 3 huruf, apa dia? Kariha. Kaf ha. Kaf roha. Ya. Cuba tengok dalam kamus, ya, perkataan kaf roha. Ya. Muka surat apa tu? Kaf roha tu. Ya. Cuba cari dalam kamus, ya. Perkataan kaf roha. Ya. Jumpa tak? Cari sampai jumpa. Perkataan kaf roh dengan ha. Sampai jumpa bagi tahu. Ha? 342 ya.
Okey. Yang lain buka 342. 342, cari perkataan di situ, perkataan kariham sebelah kiri atas. Cuba tengok sebelah kiri atas muka surat 342. Tengok atas, kariha yakrohu karhan, kurhan, karohatan, ya, karohiyatan. Ini dengan makna membenci, tak suka, ya. Jadi perkataan itu gembira. Ya, bolehlah tu. Sukalah tu, ya. Jadi kalau madinya kariha, mudhari'nya yakrahu. Ya, cuba jadikan amar yakrahu. Ikrah apa? Ikrah, ya. Ikrah. Sebenarnya fi'il amar ni kan senang untuk kalau kita faham kedudukan 3 huruf ni. Kalau bunyi roha tu roh, ikrah. Kalau bunyi bawah rih, ikrih. Kalau bunyi depan ruh, ukruh. 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 Cuba ulang kaedah ni supaya tak salah lagi. Kalau bunyi roh, ikrah. Kalau bunyi rih, ikrih. Kalau bunyi depan ruh, ukruh. Jadi jangan lari daripada kaedah tu. Ya. Kaedah yang paling senang saja. Ya. Kalau tengok bunyinya mana. Hanya tidak boleh dibunyikan atas. Kalau bunyi atas tu hanya untuk 4 huruf. Baik. Okey, contoh. Contoh kariha 3 huruf. Kalau kita nak jadikan 4 huruf tambah alif, apa bunyinya kariha? Akroha. Jangan akriha, ya. Sebab wazan 4 huruf dia tetap sama walaupun 3 hurufnya baris bawah, baris depan, tengah dia. Tapi bila dah 4 huruf dia seragam. Baris atas semua. Akroha. Ya. Kalau untuk jadikan fi'il amar akroha, akrih. Bawakan, naik, bunyikan bawah, akrih. Kalau 4 huruf. Ya. Akrih. Okey. Kita belum selesai lagi. Kariha yakrohu, amarnya la ikrih pula. Yakrohu. Ikrah. Ikrah. Nahinya la takrah. Letak la dengan ta, matikan. La takrah. Kariha yakrohu, amarnya ikrah. Nahi la takrah. Sekali lagi. Kariha yakrohu, amar. Nahi la takrah. Isim fa'ilnya fa'ilun wazannya. Fa'ilun karihun. Karihun. Isim maf'ulnya makruhun. Makruh. Makruhun. Jadi, ya, perkataan makruh daripada madi kariha.
Ya, apa makna makruhun? Siapa tahu? Makruhun. Yang dibenci. Kalau karihun yang benci. Makruhun yang dibenci. Ya. Sebab itu hukum makruh ada dalam Islam. Mana makruh itu sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang dibenci. Ya. Itu mana hukum makruh. Ya. Dan dia tidak jatuh kepada haram. Ya. Tapi tidak disukai. Jadi kalau kita dengar perkataan makruh, berasal daripada perkataan kariha. Ya. Yakrahu, ikrah, la takrah. Ya. Karihun, makruhun. Atau makruhun. Ya. Yang dibenci. Ya. Okey. Sebab itu okey. Jar majrur. Min tu huruf jar, mukminin tu majrur. Dia mengambil tempat dulu kedudukannya daripada khobar inna. Khobar inna. Khobar innanya karihun. Khobar inna dia karihun. Okey. Karihun ni isim apa? La karihun. Isim apa dalam Quran? Isim fa'il. Jamak. Jamak. Sebab ada waw nun. Kalau satu ya karihun. Yang kita sebut tadi karihun makruhun. Kan nampak? Kalau satu karihun. Kalau jamak karihuna. Baik. Yujadilunaka. Macam mana? Bukan isim jamak marfu. Di karihun di sini khobar inna marfu. Khobar inna marfu bil waw. Bil waw dengan waw. Ya. Dia khobar ni kalau ada huruf jar ni selalu mengambil tempat dulu dalam kaedah tulisan. Tapi dalam kaedah makna dia letak kemudian, ya. Kaedah tulisan dia kena letak dulu. Itu hukum dia dalam nahwu. Baik, yujadilunaka. Apa perkataan yang 3 hurufnya? Jim dalam. Cuba cari jim dalam 55. Yang lain ikut ya. Cari 55. Baik. Kita jumpa perkataan ya. Jim dalam. Ya. Di mana jim dalam? Iaitu sebelah kanan bawah. Sebelah kanan bawah. Ya. Asalnya jadala yajdulu. Ya, ya jadala yajdulu. Kemudian masdarnya jadlan. Jadlan. Okey, sebelum kita masuk kepada jadala, kita tengok 3 hurufnya jadala yajdulu. Kalau yajdulu apa amarnya? Ujdul. Kan senang. Tak kaedah dia. Ujdul. Sebab bunyi dul. Ujdul. Kalau bunyi dil? Ijdil. Kalau bunyi dal? Ijdal. Kan senang. Ya.
Seandainya dia bunyi dal, ijdal. Kalau bunyi dul, ujdul. Kalau ujdul ni, kalau nahi dia macam mana? Nahi. La tajdul. Tetap la dengan ta tu bunyi lata. Lata. Kemudian orang matikanlah. La taj. La tajdul. Ya. Isim fa'ilnya? Jadilun. Isim maf'ulnya? Majdulun. Majdulun. Ya. Okey, baru kita bincangkan perkataan yang kita jumpa dalam Quran tadi, yujadilu. Madinya ialah 4 huruf jadalah. Tengok 55 yang bawah. Bawah sekali, jadala, itu 4 huruf. Jadala. Dia punya 4 huruf ni penambahannya alif di tengah. Alif di tengah. Kalau di alif di tepi bunyinya ajdala. Ajdala. Kalau di tengah jadala. Ajdala adalah buat sendiri. Ya. Buat sendiri. Ada? Mana membantah juga. Membantah. Ya. Baik. Sekarang ni bukan kita sebab nak sesuaikan dengan yang ayat yang kita jumpa yujadilu ya. Jadi madinya jadala. Mudhari' tak ada. Kenapa mudhari' tak ada? Madinya ada, kenapa mudhari' tak ada? Sebab dah 4 huruf kena buat sendiri. Macam tu. Jadi 4 huruf dia sudah tetap dia punya wazan, jadi kena buat sendiri. Macam 3 huruf, dia bagi mudhari'. Dia bagi masdar. Ya? Sebab 3 huruf ini dia berlain-lainan. Kalau 4 huruf, wazan dia dah sama. Jadala mudhari'nya yujadilu. Yujadilu dalam Quran. Yang kita jumpa dalam Quran tu, itu mudhari'. Yang kita jumpa dalam Quran tu. Jadi madi kepada yujadilu ni jadala. Panjang. Jadala yujadilu. Ya. Cuba ulang. Jadala yujadilu. Yujadilu. Baik. Kaedah fi'il amar untuk 4 huruf macam tadi jugalah. Bunyikan atas dengan bawah. Macam mana? Siapa tahu jadala kalau amar? Jadil. Ingatkan tu. Kalau 4 huruf untuk jadikan fi'il amar, ambil madi tu. Madi jadala jadil. Ajdala ajdil. Macam tu. Kalau ajdala ajdil. Ya. Apa bezanya ajdala dengan jadala? Ya. Kalau ajdala baris di awal macam tadi ahroja, ya, makna dia tambah me dengan kan. Makna dia me dengan kah, kan ya. Telah membantah ia. Telah membantah ia. Takkan pun tak payahkan pun tak apa. Asal ada mem. Telah membantah ia. Itu dah penambahan dah. Ya. Tapi kalau dia barisnya di tengah, ini dah kaedahnya dikatakan musyarakah. Musyarakah ni apa? Musyarakah ni maknanya bersekutu. Dia tidak boleh seorang buat. Dia mesti ada 2 orang buat. Jadi contohnya jadala telah berdebat ia. Ya, telah berbantahan ia. Berbantahan boleh seorang tak? Berdebat boleh seorang tak? Tak boleh. Sebab itu kalau wazan ya alif di tengah jadalah artinya dia dah musyarakah. Musyarakah bersyarikat. Bahasa dia bersyarikat. Mesti ada 2 orang.
atau lebih. Contoh kalau misal kata kita maknakan la'iba ni maknanya bermain ya. Telah bermain ia. Kalau kita letak panjang, la'iba letak panjang, la'aba. La'aba sama dengan jadala. Jadi maknanya telah bermain-main ia. Seorang ke? Telah bermain-main ia. Tak ada seorang. Ya. Mana ada kawan-kawan. Dia bermain-main. Macam tu. Kaedah untuk fi'il yang 4 huruf, kalau tengah alif macam ni, itu artinya jangan diberi makna yang menunjukkan seorang. Tak. Dia mesti menunjukkan 2 orang. Atau qatala. Qatala tu maknanya telah berperang ia. Jadi berperang tu tak ada seorang lah. Ya. Kalau 3 hurufnya, qatala. Qatala dengan makna telah membunuh ia, telah bunuh ia. Seorang. Tapi kalau qatala telah membunuh ia. Itu diterjemah perang. Telah membunuh. Jadi telah membunuh maknanya perang. Ya. Baik. Sekarang ni balik kepada jadala lagi ya. Jadala mudhari'nya yujadilu. Yujadilu yang dalam Quran tadi. Yujadilu. Amarnya jadil. Nahinya la tujadil. Tujadil. Dia ikut mudhari'. Dia ikut mudhari'nya. Mudhari'nya baris depan, dia pun ikut baris depan. Mudhari'nya kan yujadilu. Yujadilu kita tukar jadi ta untuk jadikan makna engkau. Jadi yujadilu kita tukar jadi ta tujadilu. Kemudian matikan untuk jadikan fi'il nahi la tujadil. Jadi dia punya nahinya ikut mudhari'. Jangan la tajdil. Salah. La tajdil tu untuk 3 huruf boleh. Taf. Tu makna semua 3 huruf. Tapi kalau untuk 4 huruf, fi'il nahinya ikut mudhari' dia baris depan. Ya. Isim fa'il belum buat lagi. Kalau isim fa'il apa? Mujadilun. Mujadilun. Kalau isim maf'ulnya naikkan atas. Mujadalun. Mujadilun. Mujadalun. Apa makna mujadilun? Yang membantah. Mujadalun. Yang dibantah. Jadi nak memberi makna isim fa'il dengan isim fa'ul, ingatkan satu yang di. Itu ya. Yang di. Isim fa'il yang. Isim maf'ul yang di. Macam tu. Tengok ya. Balik kepada kamus balik. Perkataan jadala tadi. Jadala tengok. Dia punya masdarnya. Satu perkataan mujadalah. Surah Mujadilah. Surah Mujadalah. Dalam Quran ada surah Mujadalah. Mujadalah ke Mujadilah. Kalau diterjemahkan Mujadilah, mana perempuan yang membantah. Kalau Mujadalah, perempuan yang dibantah. Ya? Baik. Masdarnya boleh Mujadalah, boleh Jidalan, boleh Jidal. Jidal, Jidalan. Ya? Selalu dalam Quran ada perkataan wala jidala, wala rafasa, wala fusuqa, wala jidala. Tidak boleh kamu ya rafasa, tidak boleh kamu fusuk, tidak boleh kamu jidal ya.
Jidal berbantahan. Ya. Baik. Ya, dah faham tu agaknya kot. Ya, okey. Lagi kita cari lagi perkataan, ya. Ini perkataan, cuba kita cari perkataan yusakuna. Cuba kita cari. Yusakuna. Yusakuna. 155. Cuba cari ikut yang dibagi tadi 155 ya. 155 perkataan ya. Kita nak cari perkataan sin dengan kop ni. Ya. Sin alif kop. Atas sekali. Sako yasuku saukon. Ya, kemudian saikun. Ya. Menghalau, mengiring, ya. Di sini perkataan di sini ya yusaku. Ya, mereka ya macam mereka dihalau kepada kematian. Mana pergi apa? Pergi perang tu seolah kena halau pergi mati. Tu bahasa dia. Ya, kadang-kadang kita terjemahkan mereka dihirit, ya, diserit, ya, kepada kematian. Mana seolah-olah pergi perang tu pergi mati. Ya. Tak perang pun mati juga, ditilam pun mati juga, ya. Jadi kita tengok sekarang ini mu'tal ya. Ini mu'tal. Sekarang ni tengok mudhari'nya apa? Ya, yasuku. Masdarnya saukon. Saukon. Jadi saya ingatkan, kita nak kenal yang dia ini mu'tal apa. Ya, mu'tal apa, tengok mudhari'. Jangan tengok madi. Madi sin alif kop. Kita ingat mu'tal dia alif. Sebenarnya salah kita punya tekaan kita salah. Kita kaedah dia kalau nak tahu dia mu'tal apa, tengok mudhari'nya. Yasuku. Yasuku alif ke waw? Waw. Jadi waw itulah sebenarnya hakikat sebenar huruf mu'tal dia. Asalnya sawako. Sawako. Kita nak kenal fi'il mu'tal ni, nak kenal huruf mu'tal dia yang betul, kita kena tahu mudhari'nya. Mudhari' itulah yang menerangkan betulnya huruf mu'tal itu. Sebab itu kadang kita tertipu dengan madi. Contohnya yang biasa kita sebut qala. Qala qaf alif lam kan? Qala. Tapi ya mudhari'nya apa? Yaqulu. Sebenarnya alif itu adalah waw. Qawala. Asalnya qawala, bukan qala. Qawala asalnya ya. Kemudian ya kerana qaf tu berbaris atas, maka sesuailah dibunyikan atas. Maka kalau bunyi atas dengan waw, saw. Sawula. Kaula. Tak sedap. Kan? Jadi dibariskan atas sesuai dengan alif, maka jadi qala. Ya, asalnya qawala. Ya, qala. Macam ni. Saqo asalnya ya sawako. Lalu ya sa itu dibariskan atas ya dengan bunyi alif saqo untuk memudahkan ya bunyilah saqo, mudhari'nya yasuku. Maka kita faham ya bahawa saqo itu adalah sawako. Ya, sawako. Baik, macam mana nak buat fi'il amar daripada yasuku? Kita kena ambil kaedah juga, iaitu sin dengan qaf tu matikan terus. Suk. Wa tu buang.
Jadi waw tu kena buang. Macam mana? Alif tak ada. Sebab alif tak ada. Sebabnya sin tu tak nak jadikan fi'il amar. Fi'il amar yasuku ikut kaedah balik lah nampaknya. Jadi ya tu mudhari'. Kita buang. Sin tu berbaris. Bila berbaris tak payah tambah alif. Tak payah tambah alif. Jadi terus bunyikan sin. Yang mati yang mana tu? Okey. Waw tu buang sebab mu'tal. Mu'tal. Waw tu buang sebab dia mu'tal. Tinggallah sin dengan qaf saja. Suk. Macam tu. Suk. Huruf sakit. Kalau nak sihat buang yang sakit tu. Jadilah dia sihat. Ya. Jadi suk. Nahinya la tasuk saja. Letak je ta saja. La tasuk. Isim fa'ilnya yang bawah tu. Ada yang bawah. Yang bawah ada baris yang ketiga. Sa'ikun. Sa'ikun tu isim fa'ilnya. Sa'ikun isim maf'ul kena buat sendiri. Masukun. Masukun. Ya, masukun. Itu isim maf'ulnya. Ya. Okey, satu lagi perkataan kita last ya. Perkataan yang akhir sekali perkataan iaitu perkataan batil. Perkataan batil. Yang last sekali ayat iaitu ayat 8 tadi, perkataan batil. Apa nak cari hurufnya? Kita nak cari apa makna dalam asalnya ya. Batolam. Muka surat apa tu? Siapa yang dah cek ya? Cari perkataan bato. Muka surat 37 cuba cari. 37. Cuba cari 37 tengah-tengah. Tak tengah lah, atas. Batola. Dengan mana batal, binasa, tidak sah. Jumpa tak? 37 atas. 37 atas. Sebelah kiri. 37 sebelah kiri atas. Batola. Lagi? Yabtulu masdar dia. Butulan atau butlanan. Okey. Batala ya betulu dengan mana batal, binasa, tidak sah. Okey, kalau amarnya apa? Ya betulu. Oh betul. Kalau bunyi til, ibetil. Kalau bunyi tol, ibetol. Bunyi tul, betul. Kaedah ni jangan dilupakan. Ini paling senang kita nak ingat. Kalau 3 huruf.
Jadi hanya yang boleh dibariskan depan depan dengan depan. Kalau tul, betul. Jangan dibunyikan betul. Itu salah. Betul. Nahinya la betul. Senang ya, la betul. Kalau isim fa'ilnya yang kita jumpa dalam Quran tu batilun. Ya, batila tu. Ya, asalnya batilun. Sebab dia jadi maf'ul. Batilun. Yang batil. Yang salah. Kalau isim maf'ulnya mabtulun. Mabtulun. Baik. Saya nak tanya sekali lagi tentang makna batil ni. Pada Al-Quran ayat 8. Kenapa mudhari'nya tak sama dengan yang kita baca ya betulu? Di sini yubtilu. Kita berikan dhamma lah, yubtilu. Pada ayat 8. Ya, sebab madinya 4 huruf, sebab itu dia mula dengan baris dhammah. Ya. Yubtilu. Jadi madinya apa agak-agak? 4 huruf. Tambah alif. Abtola. Abtola mudhari'nya yubtilu. Baik, kalau abtola amarnya apa? Abtil. Ke bawah kan. Abtil. Ini tak payah tengok kamus ya. Kalau yang 4 huruf ni tak perlu tengok kamus. Dia kena ikut wazan saja. Abtola amarnya abtil. Nahinya la betil. Ikut mudhari'nya. Mudhari'nya kan yubtilu. Yubtilu ya tukar jadi tah. Jadi betil. Jadi letak lam alif. La betil. Isim fa'ilnya letak mim. Mubtilun. Isim maf'ulnya naikkan atas. Mubtalun. Sebab itu kenapa yubtila pula kat sini? Kat kamus bunyinya ya betulu. Kan dah nampak? Jadi yang di dalam kamus ini 3 huruf. Yang yubtilu ini 4 huruf. Tapi yang depannya tu al-batila tu, itu isim fa'il. Isim fa'il untuk 3 huruf, bukan yang untuk 4 huruf ya. Untuk 3 huruf. Al-batila tu asalnya batilun. Kalau tak ada alif lam, kita bunyikan tanwin. Batilun. Kalau ada alif lam, tak boleh tanwin. Ya, jadi batilah. Yang depannya kariha, itu makna benci. Benci madi kepada tadi yang kita jumpa atas kariun, ini madinya kariha. Ya, mujrimun, ya, berasal daripada 3 huruf ke 4 huruf. Ini isim fa'il ya. Isim fa'il mujrimun. 3 huruf ke 4 huruf? 4 huruf. Macam mana kita kenal yang dia 4 huruf bukan 3 huruf? Ya, sebab diawali dengan mim. Dan diawali dengan mim. Sebab isim fa'il 3 huruf, dia tidak mula dengan mim. Dia berbaris atas. Macam batilun. Kan panjang batilun. Karihun. Kan? Jadi kalau 4 huruf, dia mula dengan mim. Mujrimun. Kalau isim maf'ulnya? Naikkan atas mujromun. Ini muna ni, ini jamak. Ya, kalau mufradnya buang nun. Jadi bunyikanlah mujrimun, mujromun. Madinya ajroma. Ajroma mudhari'nya yujrimu. Ajroma, yujrimu, ajrim, la tujrim, mujrimun, mujromun. Cuba buat ajroma. Lagi. Yujrimu, amar. Ajrim, nahi. La tujrim, isim fa'il.
Mujrimun isim maf'ul. Mujramun. Okey, alhamdulillah. Pandai semua. Hmm. Okey, akan datang kita sambung sampai ayat 12. Ya, insya-Allah. Hmm. Ha? Macam mana? Ha. Ha, iyalah. Hmm. Ha. Okey. Okey, sama. Jumpa lagi. Okey, baca doa dulu ya. Doa dulu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa